Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita secara maya dalam program tuition online Perlis Mengaji bersama dengan cikgu, iaitu Cikgu Nur Azlina binti Abu Bakar dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, JAIP, serta Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIP, atas menjayakan program tuition online sebagai satu pendekatan untuk membantu pembelajaran anak-anak didik, khususnya anak-anak negeri Perlis dan secara amnya anak-anak seluruh Malaysia yang masih dalam perintah PKPP. Alhamdulillah, bertemu kita untuk slot sains tingkatan 4 bersama dengan cikgu, dan hari ini cikgu akan mengajarkan tajuk genetik. Dan fokus hari ini adalah untuk topik 5.1 iaitu pembahagian sel. Okey, sebelum kita teruskan, pastikan kamu sudah bersedia dengan pen dan kertas, okey, untuk kamu catat semua nota yang cikgu beri untuk rujukan kamu. Okey, baiklah. Objektif pembelajaran kita hari ini ada 3. Okey, yang pertama, menerangkan gen asid deoksiribonukleik iaitu DNA dan kromosom dalam nukleus. Objektif yang kedua, membanding dan membezakan mitosis dan meiosis. Dan objektif yang ketiga, mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis. Okey, yang seterusnya sesi uji minda anda. Okey, apakah perbezaan antara gambar A dan gambar B? Okey, bagaimanakah luka menjadi sembuh dan bagaimana anak boleh dihasilkan? Okey, cuba kamu fikirkan berkaitan dengan gambar A. Okey, tangan kamu luka, kemudian dalam 2-3 hari tangan kamu boleh sembuh. Okey, mekanisme apa yang menyebabkan tangan kamu boleh sembuh? Dan bahagian B pula, gambar B ni, okey, berkaitan dengan anak. Bagaimana anak itu dilahirkan dan bagaimana sifat anak itu boleh berubah ataupun berbeza daripada ibu dan bapa. Maksud cikgu, dari segi jenis rambut, okey, mungkin mak dia berambut kerinting, anak berambut lurus. Okey. Dan daripada keluarga yang sama, kenapa adik-beradik, ciri-ciri pada adik-beradik juga tidak sama. Okay, contohnya, kakak berambut kerinting, adik berambut lurus. Kakak tangan kidal, manakala adik tidak kidal. Okey, pernah tak kamu terfikir? Okey, jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut persoalan-persoalan ini, jom ikuti kelas cikgu hari ini, dan insya-Allah di hujung siaran nanti pastinya persoalan-persoalan ini akan terjawab. Okey. Yang pertama berkaitan dengan pembahagian sel. Okey, ada 2 jenis pembahagian sel, okey, iaitu mitosis dan meiosis.
Okey, fungsinya adalah untuk pertumbuhan dan pembiakan. Dan pembahagian sel juga boleh mewariskan gen induk kepada sel-sel anak. Okey, persoalan yang pertama, apakah itu genetik? Okey, genetik ialah kajian sains tentang gen dan cara sifat organisma yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Okey, kajian sifat. Sifat ni bermaksud macam cikgu sebut tadilah, dari segi jenis rambut, kerinting atau lurus, warna anak mata, kebolehan menggulung lidah. Okey, ada banyak lagi antara contoh. Okey, bagaimana sifat-sifat ni boleh diturunkan kepada anak? Okey, contoh ibu yang berambut kerinting, anak juga berambut kerinting. Okey, persoalan yang kedua, apakah pewarisan? Okey, pewarisan ialah pemindahan sifat yang dimasukkan tadi tu, ciri-ciri sifat atau ciri-ciri dari satu generasi ke generasi lain. Maksudnya, ibu yang berambut kerinting mewariskan sifat rambut kerinting kepada anak. Okey, objektif kita yang pertama, apakah gen, DNA dan kromosom dalam nukleus? Okey, kita perhatikan satu persatu maksud setiap yang ini. Okey, yang pertama kita nak perhatikan kromosom. Okey, yang ini adalah struktur sel. Okey, sel ni kamu sudah biasa belajar masa kamu tingkatan 1. Okey, bahagian utama dia bahagian nukleus. Dan di peringkat sekarang ni cikgu akan fokus bahagian nukleus. Okey, kerana dalam nukleus inilah mengandungi kromosom. Okey, kamu akan belajar apa itu kromosom. Okey, dan dalam kromosom ini mengandungi DNA. Okey, asid deoksiribonukleik. Okey, kromosom ialah struktur berbenang halus, panjang dan berlingkar. Kamu boleh tengok raja di sini. Okey, dia adalah berbenang halus, panjang, berlingkar. Dia terdiri daripada asid nukleik dan protein dan dia terletak di dalam nukleus. Okey, setiapnya mengandungi satu molekul panjang DNA. Okey, rujuk raja ini kromosom. Okey, sebenarnya dalam kromosom dia ada molekul panjang DNA. Okey, macam ni rupa dia. Okey, apakah pula DNA? Okey, kita perhatikan DNA yang terdiri daripada unit asas nukleotida. Okey, dia terdiri dari gula deoksiribosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Okey, DNA ini adalah dua rantai polinukleotida berpintal anti selari antara satu sama lain. Okey, kamu rujuk raja di sini. Okey, rantai polinukleotida. Okey, sebenarnya poli ni bermaksud poli panjang lah, rantai yang panjang. Okey, dia berpintal berbentuk seperti ini. Okey, anti selari maksudnya dia tidak selari. Dia berpintal dan dia tidak selari. Dia membentuk struktur helix ganda 2. Okey, ni bentuk dia lah. Bentuk macam ni kita panggil helix ganda 2. Okey, seterusnya kita nak tengok apakah itu gen. Okey, gambar di sini ditunjuk rupa gen yang terdapat pada kromosom. Okey, gen ini ialah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Okey, ciri-ciri apa? Kita tengok sampai ni. Okey, ciri-ciri yang mengawal gen yang mengawal ciri-ciri yang diwarisi dalam organisme. Seperti manusia. Okey, dalam manusia contohnya ciri kebolehan menggulung lidah. Yang cikgu sebut yang tadi pun samalah. Berambut kerinting, berambut lurus, tangan kidal. Okey. Okey, pada kacang bagi kacang pea iaitu dia mengawal bentuk biji kacang, dan pada kucing dia mengawal warna bulu kucing. Okey, gen ini tersusun sebagai segmen pada DNA di sepanjang kromosom. Okey, macam mana disebut segmen DNA?
Okey, kita rujuk rajah lah. Okey, gen. Okey, tersusun sebagai satu segmen-segmen daripada. Okey, ni DNA di sini. Okey, di sepanjang DNA. Okey, ada gen. Okey, ini gambar yang ditunjukkan struktur gen pada kromosom. Okey, terdapat beribu-ribu gen dalam satu molekul DNA. Okey, kita kenal pasti kromosom pula. Okey, kromosom, kalau satu ini kita panggil satu kromatik. Okey, di tengah-tengah dia ni ada sentroma. Dan kalau dua-dua ni kita panggil kromatik kembar. Okey, pada kromosom macam gambar tadilah ada struktur gen. Okey, ni dia gambarkan macam ni. Ada banyak jenis-jenis gen. Okey, contohnya di sini satu gen yang memprogramkan warna kulit. Ni khaslah dia program warna kulit ni. Kulit kita warna apa? Sebab tu kita tak boleh ubah warna kulit. Kalau kita kulit cerah, kita nak bagi gelap, kita jemur bawah matahari kan. Tapi kalau kita kulit gelap, kita nak bagi cerah, tak boleh sebab pigmen asas kulit kita dah set dah dalam kita punya kromosom. Sama jugalah macam kalau kita tangan kidal, kita tak boleh ubah jadi tak kidal sebab dah di set dalam gen kita ni. Okey, satu gen ini memprogramkan warna rambut. Macam kita Melayu banyaknya warna hitam kan. Orang Melayu rambut berwarna hitam. Kita tak boleh ubah warna lain melainkan kita letak dye. Tapi lama-lama kalau rambut baru tumbuh, rambut tetap warna hitam. Okey, bagi kromosom, bilangannya tetap bagi setiap spesies. Okey, macam mana tetap? Okey, macam ni. Bilangan bagi sel soma manusia normal mengandungi 46 kromosom. Okey, maksudnya kita ni manusia ada 46 kromosom. Tak samalah dengan mungkin haiwan lain kan. So, yang tetap bagi setiap spesies. Okey, bagi spesies manusia ni Homo sapiens ada 46 kromosom. Okey, kromosom ni wujud secara berpasangan mengikut bentuk dan saiz yang serupa. Okey, kromosom yang wujud secara berpasangan ini kita sebut dia kromosom homolog. Okey, kita tengok macam mana kata wujud berpasangan dan serupa dalam bentuk yang sama dan serupa. Okey, ni rupa kromosom homolog. Maksudnya ada dua kromosom berpasang. Dipanggil kromosom homolog. Okey, kromosom homolog manusia macam tadi cikgu sebut, disusun berdasarkan bentuk dan saiz. Susunannya disebut karyotik. Okey, yang ni kita tengok karyotik bagi lelaki, ni karyotik bagi perempuan. Okey, yang sebelah kiri ni kita tengok ada pasang-pasang, contohnya apa, kromosom bagi yang pertama sepasang, dua kan. Kromosom bagi yang kedua ada dua juga, sepasang. Tu yang kata sepasang dipanggil kromosom homolog. Semua serba dua. Okey, dia disusun ikut bentuk dia. Okey, bentuk pun kena sama, saiz pun sama. Okey, kromosom terdiri daripada 23 pasang, iaitu dari segi bilangannya 46. Okey, sebab tadi kalau kita tengok rajah kan ada setiap yang pertama ada 2 kromosom. So, ada 2 dah. Kromosom yang kedua ada 2 kromosom. So, dah jadi 4 kromosom. So, maksudnya kita ada 23 pasang, kita darab 2 jadi 46. Okey, daripada kromosom-kromosom tu dia ada 2 bahagian. Ada kromosom seks, sepasang sahaja. Dan ada 22 pasang autosom. Okey, tengok di sini Bagi kromosom Z ada kromosom X dan kromosom Y yang akan menentukan jantina. Okey, tengok yang ni. Okey, kalau kita ada 44 autosom, ni kan 44 autosom yang bermaksud 22 pasang autosom dan tambah kromosom XX, maksudnya sepasang kromosom jantina lah ni, XX. SS maksudnya ini adalah sel somatik bagi perempuan. Okey, kalau
manusia tu mempunyai 44 autosom dan kromosom set dia XY. Maka ini adalah sel somatik bagi lelaki. Okey, sama macam gambar tadi lah, karyotik tadi. Kita tengok balik. Okey, kamu tengok ni 1, 2, 3, 4, 5 pasang kromosom. Sambung lagi 6 sampai 12, 13 sampai 18, 19 sampai 22 pasang. So nampak 22 pasang. 22 pasang apa? Pasang autosom. Dan yang terakhir ni kromosom seks sepasang sahaja. Okey, kalau kromosom seks dia XY, maka dia ni adalah lelaki. Kalau kromosom yang ke-23 ini adalah XX, maka dia adalah perempuan. Okey. Okey ni, kromosom autosom yang 22 pasang tadi ini, dia membawa gen yang mengawal sifat seperti kebolehan menggulung lidah, warna anak mata dan jenis rambut. Macam tadilah cikgu sebut sifat yang diwarisi daripada ibu kepada anak. Okey, sel ini, sel merupakan unit asas kehidupan. Kamu belajarlah sebelum ni kan, sel unit asas kehidupan. Okey, cuma peringkat sekarang kita akan belajar sel ini membahagi. Okey, bila dia membahagi, dia boleh menambahkan bilangannya. Macam mana dia bertambah bilangan? Rujuk rajah di bawah ni. Contoh daripada satu sel, okey, dia mengalami pembahagian sel, okey, yang kita akan belajar nanti, mitosis. Maka terbentuklah 2 sel. Nampak sel bertambah. Okey, bila sel membahagi, dia akan menyebabkan satu pertumbuhan. Tumbuh tu yang kaitkan dengan tangan tadi tu. Kalau tangan kita luka kan, ada luka, dalam 4-5 hari luka kita dah sembuh, dia dah tumbuh kulit baru. Maksudnya sel-sel tu mengalami pertumbuhan, ditumbuh kulit-kulit yang baru. Okey, satu lagi dia juga membahagi untuk pembiakan. Kait dengan baby tadi tu kan, macam mana ada baby. Okey, kita tengok macam mana pembiakan tu. Okey, pembahagian sel, okey, di mana kromosom yang terdapat di dalam nukleus mengandungi bahan bakar yang dapat dipindahkan dari sel induk kepada sel anak. Okey, sebab dalam kromosom tadi kita belajar bahan bakar yang menyimpan maklumat genetik tadi tu kita panggil gen kan. Jadi gen tu yang pindahkan maklumat. Contohnya tadi warna anak mata. Okey, dia pindahkan maklumat tu daripada induk, contohnya ibu, kepada sel anak, kepada anak. Okey. Kalau di sini tak semestinya, maksudnya ibu kita, anak-anak kita. Ini mungkin bermaksud dia memindahkan maklumat, contohnya warna kulit. Okey, kulit berwarna coklat cerah. Okey, dia pindahkan maklumat kepada sel anak, sel baru yang terhasil tu kan. Kita luka, dapat sel-sel kita sembuh. Luka kita sembuh. Jadi kulit-kulit yang tumbuh tu dapat maklumat yang sama daripada sel induk, warna yang sama. Maksudnya kalau kulit kita coklat cerah, kulit baru yang tumbuh pun coklat cerah. Dia tak jadilah kulit warna hitam ke merah ke putih ke, tak, dia sama. Ini bagusnya pembahagian sel. Okey, lagi pembahagian sel ni melibatkan pembahagian bagi nukleus dan sitoplasma, iaitu dipanggil cytokinesis. Okey, maksudnya nukleus dengan sitoplasma tu membahagi. Jadi daripada satu jadi 2 kan. Cytokinesis. Okey, proses pembahagian ini melibatkan 2, satu mitosis, satu meiosis. Okey, kita tengok objektif kita yang kedua. Apakah perbandingan dan perbezaan antara mitosis dan meiosis? Okey. Okey, mitosis ialah proses pembahagian sel membentuk 2 sel anak yang seiras yang mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan sel induk. Tadilah merujuk kepada tangan yang luka tu kan. Okey, dia akan hasilkan sel baru. Okey, contohnya sel kulit tadi tu, daripada satu sel terhasil 2 sel seiras. Dia kata bilangan kromosom sama, kandungan genetik, maklumat genetik dia pun sama. Contohnya dari segi warna kulit sama. Okey, ini contohlah proses mitosis.
Okey, dia nak beritahu di sini menyebabkan bilangan sel bertambah. Contoh ni, asal sel induk ada satu sel. Okey, bila dia mengalami mitosis, dua sel anak terhasil. Jadi bilangan sel bertambah. Okey, manakala satu lagi bilangan kromosom. Okey, daripada asal sel induk ada dua kromosom. Bila mengalami mitosis, kromosom pun kekal. Dua juga kromosom terhasil. Jadi bilangan kromosom kekal, hanya bilangan sel sahaja bertambah. Okey, dalam proses mitosis bukan berlaku hanya pada manusia dan haiwan, okey, tapi pada tumbuhan dan organisma unisel juga ya. Okey, bagi manusia dan haiwan berlaku pada sel soma. Sel soma ni maksudnya sel pada badan kita. Okey. Dia tidak berlaku pada sel pembiakan ataupun sel sperma dan ovum. Dia kecuali yang tu je. So ingat, semua bahagian badan kita akan mengalami mitosis kecuali sel pembiakan. Okey. Tumbuhan pula. Okey, dia berlaku di bahagian meristem, iaitu hujung pucuk dan hujung akar. Okey, tumbuhan dia nak membesar. Okey, contohnya kita tanam tanam pokok apa? Pokok katakan kunyit, yang kita tanam kunyit. Ada candik sikit saja kan. Tu kita biar kita tengok seminggu dia naik pucuk ke atas kan, kecil. Sebenarnya bahagian pucuk tu lah yang mengalami mitosis, sel-sel bertambah. Tujuannya supaya pokok tu boleh membesar. Okey, kalau bahagian akar dia lama-lama akan panjang kan. Okey, daripada sikit panjang. Panjang pun di bahagian ujung akar tu yang mengalami mitosis. Okey, bagi organisma unisel menjalankan pembiakan aseks, maksudnya dia tak melibatkan dua organisma, satu organisma sahaja. Ni satu induk saja untuk hasilkan organisma baru tanpa kehadiran sel pembiakan. Contohnya kulat, yeast, ameba. Okey, contohnya ameba kamu belajar juga sebelum ni kan, dia mengalami belahan dua. Okey, daripada satu induk dia membentuk dua ameba. Okey, dia mengalami mitosis. Okey, proses mitosis ada 5. Okey, tapi sebenarnya kita fokus 4 lah. Peringkat awal ni interfasa. Interfasa ni permulaan, kemudian profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okey, kalau kita nak mudah ingat, kita ingat cerita ni ya. Ini papa, mama, anak terbaik. Okey, ini untuk interfasa, papa profasa, mama metafasa, anak anafasa, terbaik ni telofasa. Okey, sekarang kita tengok video tentang mitosis. Mitosis. Semasa interfasa, penggandaan bahan genetik diperlukan untuk memulakan pembahagian sel yang dipanggil replikasi. Semasa profasa, pembentukan kromosom bermula. Sentriol bergerak ke bahagian sel yang bertentangan, menarik bebenang protein bersama untuk membentuk gentian gelendong. Pada hujung profasa, membran nukleus menghilang dan kromosom mula menyusun pada gentian gelendong. Semasa metafasa, kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Pada masa ini, kromosom adalah paling padat dan jelas kelihatan. Gentian gelendong mula memadat dan memendek. Semasa anafasa, separuh daripada kromosom iaitu kromatid bergerak ke arah kutub bertentangan. Apabila kromosom sampai ke kutub sel, membran nukleus muncul semula untuk mengelilingi setiap set kromosom. Sitoplasma membahagi dan 2 sel anak terhasil. Okey, baiklah. Cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, bermula dengan peringkat profasa. Okey. Peringkat profasa, kita tengokkan dari segi kromosom.
Okey, kromosom memendek, menebal dan 2 kromatik seiras bercantum di sentroma. Okey, sebenarnya dia pada peringkat tengok rajah profasa awal, mula-mula kita tak nampak kromosom yang jelas. Dia dalam bentuk kromatin. Okey, kromosom kalau dalam bentuk berbenah halus ni kita panggil dia kromatin. Okey. Kemudian di peringkat profasa akhir, baru kita nampak rupa kromosom yang dia dah makin pendek, okey, dia makin tebal dan terbentuk pula 2 kromatik seiras. Maksudnya daripada awal ni kita nampak dia satu kromosom macam satu cacing, cacing. Kemudian peringkat profasa akhir ni cacing tu macam dia buat salinan fotostat badan dia. Tu dia jadi 2 cacing tapi dia bercantum. Bercantum di mana? Di tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni kita panggil sentroma. Jadilah bentuk macam ribbon huruf X ni. Okey. So peringkat awal ni profasa dia memendek, menebal. Okey, gentian gelendung pula mula terbentuk. Okey, dah ada gentian gelendung ni. Okey, kemudian membran nuklear dan nukleolus terurai. Okey, kalau mula-mula di sini di bahagian dot-dot-dot ni, ini adalah membran nukleus dan ini adalah nukleolus. Okey. Kemudian dia akan terurai, maksudnya dia dah hilang. Okey, peringkat metafasa, kromosom memendek, menebal, 2 kromatik seiras bercantum di sentroma. Yang ni sama macam tadi profasa. Cuma sambungan dia tersusun di satah khatulistiwa. Okey, kamu boleh rujuk raja. Sekarang ni semua kromosom ni tersusun di atas ni satah khatulistiwa. Okey, yang ni kita panggil ni struktur gelendung. Okey, kita boleh nampak ni macam seperti satu globe. Okey, di mana di bahagian hujung ni sentriol ni sebagai kutub utara dan kutub selatan. Di tengah-tengah ni adalah garisan satah khatulistiwa dan gentian gelendung ni sebagai garisan longitud. Okey, tu perbandingan saja untuk kamu mudah ingat lah kalau kamu nak lukis tu. Ingat macam globe. Okey, so ingat metafasa, ingat perkataan metafasa macam kromosom meniti di satah khatulistiwa tu metafasa. Kemudian gentian gelendung pula kan. Gentian gelendung ni dia dah mula terbentuk, dia melekat pada sentroma. So nampak sentroma ni bahagian tengah kromosom ni dia dah lekat. Okey, lekat dengan gentian gelendung. Okey, membran nuklear dan nukleolus pula terurai. Okey, dah tak nampak dah tak ada membran nukleus. Kemudian sentriol berada di kutub bertentangan. Ini satu kat sini, satu kat sini. Okey, nak tengok macam mana kromatik ni gambar dia. Ini kromatik. Okey, semua ni kita panggil kromosom. Okey, bagi struktur satu-satu ni kita panggil dia kromatik. Tengah ni yang kita panggil sentroma. Okey, peringkat seterusnya anafasa. Okey, kromatik kembar tadi tu dah berpisah. Okey, tadi dia kat satah khatulistiwa, sekarang ni dah terpisah. Tak ada dah. Dia bergerak ke kutub sel yang bertentangan iaitu pengutuban. Kita tengok gambar rajah ni. Okey, dia dah terpisah. Okey, kamu nampak dah struktur dia nampak macam huruf A kan? Kromosom macam huruf A. So ingat dia anafasa. Okey, dia terpisah, tertarik ke kutub yang bertentangan ni. Okey, sebab apa? Sebab pemendekan gentian gelendung. Okey, gelendung dia makin pendek. Okey, sentroma pula membahagi 2. Okey, sentroma kat sini satu, kat sini satu. Mula tadi kan dia di tengah-tengah ni kan. Ada satu. Okey, kan dah bagi 2 lah. Sebab kromosom dah tertarik ke kutub yang bertentangan. So ingat, anafasa A. Kromosom kita nampak, kita panggil dia pula kromatik lah sebab dia dah terpisah ni. Macam A ni. Okey, telofasa last kan. Telofasa ni gentian gelendung hilang. Okey, dah tak ada dah garisan. Okey. Membran nuklear dan nukleolus terbentuk semula. Okey, sebab dia dah nak bentuk sel yang baru, maka ada baliklah membran nukleus ni dan nukleolus. Dan kromatik pula sampai ke kutub yang bertentangan. Okey, maksudnya tadi kan dia tertarik anafasa, sekarang ni dia dah sampai dah ke kutub yang bertentangan. Okey, yang ni dia sampai ke kutub satu ni, yang ni kutub yang satu lagi. Okey, nampak sel ni dah membahagi, dia akan menghasilkan 2 sel lah.
Okey, mitosis ni berlakunya pembahagian nukleus sitoplasma untuk menghasilkan dua sel anak. Okey, tengok kat sini. Sel induk. Okey, sel induk ni mempunyai 46 ni apa? 46 bilangan kromosom. Kita sebut dia diploid. Diploid ni maksudnya 2N lah. Okey. Maksudnya keseluruhan ni 2 darab dengan 46 bagi 2. Kita nak kira N tu berapa kan? 46 bagi 2, 23 kan? So, diploid 46 kromosom. Sel ni mengalami replikasi. So, nampak sel ni jadi 2. Okey, mengalami mitosis ni, membahagi apa semua tu, jadi 2 sel anak yang diploid juga. Mitosis ni sel anak diploid, maksudnya kat sini bilangan kromosom dia kekal sama lah, 46 juga. Okey, sekarang kita nak tengok pula mitosis. Meiosis. Okey, meiosis ni proses pembahagian sel yang menghasilkan 4 sel anak. Okey, kalau tadi mitosis 2 sel anak. Okey, sekarang ni meiosis 4 pula sel anak. Okey, sel anak atau gamet ni berbeza secara genetik. Okey, genetik dia tak sama Kemudian bilangan kromosom dalam sel anak haploid. Haploid ni maksudnya dia separuh daripada kromosom sel induk. Contohnya kalau kita manusia, induk ada 46 kromosom, maka sel anak dia ada 23 kromosom. Okey, dia berlaku pada sel pembiakan pada manusia dan haiwan di testis dan ovari. Di sini sahaja sel pembiakan sahaja. Beza kalau mitosis tadi pada sel soma, kalau meiosis pada sel pembiakan. Pada tumbuhan di anta dan ovari. Okey, ini tengok contoh. Okey, kita ambil ayam jantan. Dia ada 78 kromosom. Kita 78 ni 2N. Okey, kemudian ayam betina pun sama. 2N kromosom, ada 78 kromosom. Okey, sel pembiakan dia mengalami meiosis. Pada apa? Pada sperma dan ovum sajalah, itulah meiosis. Okey, dia bilangan kromosom dia separuh daripada yang induk tadi. Separuh daripada 78. Maksudnya 39. Maksudnya ada bilangan kromosom dia N sahaja. Okey, sama juga dengan ovum. Bilangan kromosom dia N sahaja, iaitu separuh daripada 78. 39. Okey, dua-dua sperma dan ovum ni mengalami persenyawaan untuk hasilkan anak ayam. Okey, anak ni bilangan kromosom dia samalah seperti induk. Dia dah jadi organisme kan. Ingat, meiosis hanya berlaku pada sel pembiakan. So, kita tengok di atas ni sajalah, sperma dengan ovum sahaja. Okey, meiosis ada 2 peringkat. Meiosis 1 berlaku pindah silang. Okey, kalau 2 tak ada lah proses pindah silang. Meiosis 2 Okey, meiosis 1 ni berlaku penggandaan kromosom untuk menghasilkan kromatid. Okey, kromosom dia mengganda. Bagi meiosis 2 dah tidak berlaku penggandaan kromosom. Meiosis 1 bilangan kromosom sama dengan sel induk. Okey, bilangan dia samalah daripada induk 46, anak pun 46. Manakala meiosis 2 bilangan kromosom dah jadi separuh, daripada 46 jadi 23. Okey, meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak, manakala meiosis 2 menghasilkan 4 sel anak. Okey, di sini bukan cikgu nak tunjuk dia perbandingan, tetapi kita nak ingat proses-proses dia ni, sebab dia berlaku secara berturutan. Meiosis 1 bersambung dengan meiosis 2. Maksudnya dalam proses meiosis tu dia berlaku pembahagian 2 kali. Okey, apa dia pindah silang? Okey, pindah silang ni kromatik pada pasangan kromosom dia saling bertukar bahan genetik dalam proses pindah silang. Kita tengok sini bahan genetik pada kromosom yang berwarna biru. Okey, bila dia bertindih dengan kromosom berwarna merah ni, kan dia ada maklumat genetik kan. Gen tadi tu kita tengok kat kromosom ada banyak jenis kod-kod gen tu. So gen dia dah bertukar. Jadi bila dia dah terasing balik, nampak yang kromosom biru ni bawa maklumat genetik kromosom yang merah. Kromosom yang merah ni dia ada juga maklumat genetik daripada kromosom yang berwarna biru. Okey, apa yang berlaku? Okey, tadi tengok dia dah bertindih. Bila dah bertindih menyebabkan perubahan maklumat genetik. Okey, maklumat dia dah berubah. Bila dah maklumat genetik tu berubah, maka berlakulah variasi dalam kalangan spesies organisma yang sama.
Ini menjelaskan bahawa anak-anak dalam keluarga yang sama tidak persis sama. Okey, maksudnya dalam adik-beradik, abang, kakak, adik, dia tak semuanya sama lah, sebab dalam setiap pembahagian meiosis, okey, dia berlaku pindah silang ni tak sama kan. Jadi sebab tu tak sama. Okey, ni peringkat-peringkat lah susunan daripada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1 ke meiosis 2. Profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Okey, sama juga cara kita nak ingat papa, mama, anak terbaik. Okey, sekarang kita tengok okey, fokus di sini. Meiosis menghasilkan 4 sel anak, di mana bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey, kita tengok video lagi. Meiosis. Semasa profasa 1, kromosom terbentuk daripada kromatin. Setiap satu terdiri daripada 2 kromatin. Membran nukleus hilang secara beransur-ansur dan gelendung terbentuk. Kromosom homolog mencari antara satu sama lain dan membentuk pasangan. Pindah silang berlaku untuk membenarkan pertukaran bahan genetik. Dalam metafasa 1, pasangan kromosom homolog tersusun pada satah khatulistiwa. Dalam anafasa 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Dalam telofasa 1, sitoplasma membahagi dan 2 sel anak yang haploid terbentuk. Dalam profasa 2, pembentukan gelendung berlaku semula, membran nukleus mula hilang. Dalam metafasa 2, kromosom tersusun pada satah khatulistiwa. Dalam anafasa 2, jentian gelendung menarik kromatid ke arah yang bertentangan. Dalam fasa terakhir proses meiosis, pemisahan sitoplasma dan pembentukan membran sel berlaku. 4 sel anak yang haploid terbentuk. Kesemuanya mempunyai maklumat genetik yang berbeza. Setiap sel anak mempunyai 2 kromosom sahaja, iaitu separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey, sekarang kita tengok proses profasa 1. Okey. Yang pertama dia kata kromosom memendek, menebal dan jelas kelihatan. Sebenarnya sama je macam proses mitosis dia punya perubahan struktur dia tu. Okey, ni kromosom. Apa lagi berlaku pada kromosom? Dia mengalami replikasi, dia mengganda. Kromosom homolog berpasangan. Okey, ni kita nampak struktur ni. Yang warna merah dengan coklat ni kromosom homolog, dia berpasangan. Yang biru dengan purple ni pun sama, kromosom homolog juga. Okey, nampak dia ada bertindan, dipanggil proses pindah silang. Okey, nukleus dan membran nukleus menghilang. Okey, membran nukleus tepi ni nanti dia akan hilang dan nukleus dalam ni pun akan hilang. Okey, gentian gelendung terbentuk. Ni lah garisan-garisan kecil ni adalah nak membentuk ni lah gentian gelendung. Okey, metafasa 1 pula. Kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Okey, sama juga metafasa meniti di khatulistiwa. So kromosom, cuma bezanya peringkat meiosis dia ada kromosom homolog. Kalau mitosis kromosom. Okey, gentian gelendung melekat pada sentroma. Gentian gelendung. Okey, ni garisan-garisan ni. Gentian gelendung melekat pada sentroma. Okey, anafasa 1, gentian gelendung mengecut dan menarik satu daripada kromosom homolog ke setiap kutub yang bertentangan. Kan dia tertarik. Samalah anafasa, ingat kromosom bentuk A kan. Tertarik ke kutub yang bertentangan. Jadi kromosom homolog ni terpisah. Dia bergerak ke kutub yang bertentangan.
Okey, telofasa 1, gentian gelendung menghilang. Okey, dah tak ada dah gentian gelendung. Membran nukleus dan nukleus ni dah terbentuk semula. Ni ada membran nukleus dan sini nukleus. Okey, kromosom menjadi lebih nipis, panjang dan kurang jelas. Okey. Dan sitoplasma membahagi. So ni nampaklah sel ni membahagi. Peringkat akhir meiosis 1 tamat. Okey, sambung pula meiosis 2. Okey, mula balik dengan perkataan profasa. Okey, profasa 2, nukleus dan membran nukleus menghilang. Okey, dia ulang balik Dia hilang balik. Gentian gelendung mula terbentuk. Terbentuk balik. Dan metafasa 2, kromosom homolog tersusun di sata khatulistiwa. Okey, sama jugalah meniti di khatulistiwa. Gentian gelendung terbentuk sepenuhnya dan melekat pada sentroma. Okey, sama. Kalau kamu tengok balik sebenarnya sama saja proses dia tu. Cuma beza antara kromosom homolog. Okey, tu je. Okey, anafasa 2, sentroma membahagi 2. Okey. Sentroma ni ke bahagian tengah kromosom tu bagi 2 sebab apa? Sebab kromosom dah tertarik ke kutub yang bertentangan. Okey, dia bergerak ke kutub bertentangan. Dan telofasa 2 dah terbentuk 4 sel anak yang tidak seiras, iaitu gamet Okey, sel anak ini mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey, kalau kita manusia tadi ingat kan ada 46 kromosom. Jadi sel gamet ada 23 pasang kromosom. Bukan pasang, 23 bilangan kromosom. Okey, gentian gelendung menghilang. Okey, tak ada dah gentian gelendung manakala membran nukleus dan nukleus terbentuk semula. Cytokinesis ni itu pembahagian ni lah, pembahagian sel ni berlaku. Okey, cuma kamu tengok di sini kromosom yang terbentuk ni nampak dia dah membawa daripada tindanan kromosom yang berlainan tadi tu kan. So sebab itulah dia membawa genetik yang berbeza daripada induk. Okey, bawa maklumat berbeza sebab dia dah mengalami pindah silang. Okey, dalam meiosis kita tengok di sini sel induk ada 4 kromosom. Okey, ini perbandingan lah, bilangan ada 4 kromosom. Dia mengalami replikasi kromosom ni dan mengalami meiosis. Maka sel anak interasil ada 2 kromosom. Okey, maksudnya separuh lah bilangan kromosom daripada induk. Okey, ni dia kata menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Haploid maksudnya bilangan kromosom dia separuh daripada induk. Daripada 46 kepada 23. Okey, perbandingan antara mitosis dan meiosis. Okey, dia melibatkan proses pembahagian sel. Okey, dua-dua ni samalah, melibatkan pembahagian sel dan dua-dua mengalami replikasi DNA. Okey, perbandingannya yang pertama, mitosis berlaku pada sel soma, okey, sel badan. Meiosis berlaku pada sel pembiakan. Okey. Yang kedua, mitosis. Okey, bilangan kromosom dalam sel anak dikekalkan 2n. Okey, kalau manusia tadi 46, sel anak pun 46. Kalau meiosis, bilangan kromosom dia separuh. Daripada 46 jadi 23. Okey, peringkat pembahagian mitosis sekali saja, manakala meiosis 2 kali. Meiosis 1, meiosis 2. Mitosis menghasilkan 2 sel anak, manakala meiosis 4 sel anak. Okey, mitosis tidak melibatkan pindah silang. Okey. Jadi bila tiada pindah silang, tiadalah variasi. Sebab itulah sel anak sama bahas genetik dengan sel induk. Manakala meiosis ada pindah silang, maka ada variasi. Okey, mitosis genetiknya sama lain sebab dia tidak ada pindah silang. Jadi meiosis genetik dia berlainan. So anak sifatnya berlainan daripada induk. Okey, objektif kita yang terakhir, apakah kepentingan mitosis dan meiosis? Okey, mitosis boleh menghasilkan sel-sel baru dalam proses pertumbuhan. Contohnya pergantian sel baru pada permukaan usus. Lain pada tu macam ni lah luka kan. Kita luka, bila luka akan sembuh,
Dia akan ganti kulit-kulit baru, menggantikan sel-sel rosak atau yang telah mati. Bilangan kromosom dan kandungan genetik sel-sel baharu yang digantikan adalah sama dengan sel induk. Maksudnya bilangan kromosom sama, dan dia untuk pembiakan aset bagi protozoa, kulat, paku pakis, lumut, ameba. Okey, bagi meiosis pula, kepentingan dia yang pertama menghasilkan gamet untuk pembiakan seksual pada haiwan iaitu sperma dan ova. Okey, itu haiwan. Kalau pada tumbuhan, anta dan ovari. Okey, bilangan kromosom dalam gamet separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Okey, daripada 46 jadi 23. Kromatik saling bersilang antara satu sama lain. Okey, bila bersilang berlaku pertukaran genetik semasa proses apa? Pindah silang. Okey, bila berlaku macam tu akan menyebabkan variasi genetik. Okey, ini yang pentinglah. Jadi variasi dalam spesies yang sama iaitu kepelbagaian sifat dalam anak. Okey, meiosis boleh menghasilkan gabungan gen baru dalam genetik iaitu anak yang dilahirkan oleh ibu bapa menunjukkan sifat-sifat yang berbeza. So maksudnya anak dilahirkan bukanlah bukan kata muka macam sifat copy paste daripada mak bapak dia. Okey, tapi dia ada variasi. Dia ada sifat yang diterima sama ada ikut ayah atau ibu. Okey, sekarang ni bahagian uji diri. Okey, kita padankan istilah dengan definisi yang betul. Okey, kita sama-sama buatlah yang ni. Okey, yang pertama ni, proses pembahagian sel yang berlaku dalam sel somatik. Okey, bila kita tengok perkataan ni, proses pembahagian sel. Okey, sel membahagi. Lepas tu dia kata apa? Sel soma. Sel soma maksudnya mitosis. Okey, mitosis. Okey, proses pembahagian sel yang menghasilkan gamet. Pembahagian sel hasil gamet. Yang tu adalah meiosis. Okey, struktur berbenang halus asid nukleik terdapat dalam asid nukleus sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, kalau kata berbenang halus, boleh bayangkan, ingat berbenang halus tu keyword dia adalah kromosom. Okey, kemudian struktur berbentuk helix ganda 2. Okey, helix ganda 2 yang pintar-pintar tu. Mengekutkan maklumat genetik. Ini kena ingatlah DNA. Dan unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu terdapat dalam molekul panjang DNA. Tu ingat unit asas dia kita panggil gen. Okey, kalau kamu boleh jawab ke 5 soalan ni, maksudnya kamu dah boleh capai objektif kita yang pertama. Okey, kita boleh kena pasti DNA, kromosom, gen. Okey, soalan 2, Raja menunjukkan sebahagian peringkat dalam pembahagian sel. Okey, antara berikut yang manakah urutan yang betul? Okey, kita tengok. Nak tengok mana dulu? Kita tengok, okey, antara ni. Yang ni 2 sel. Mesti sel anak. Yang ni dia meniti. Ingat, meniti metafasa. Okey, yang ni ada 4 kromosom. So, ini mestilah yang mula-mula kan? Ini profasa. Yang ni dia dah tertarik ke kutub penentangan bentuk A. So, ingat, anafasa. So, ingat. Papa, mama, anak terbaik. Profasa. So, profasa Y. Mama, metafasa X. Anak ru'i kan? Ni Z. Terbaik. Telofasa bagi W. So, jawapan kita D. Okey, soalan ketiga, Raja menunjukkan satu proses yang melibatkan kromosom manusia. Apakah kepentingan proses di atas? Okey, jadi kita kena kenal lah ni proses apa kan? Ini proses pindah silang. Jadi bila pindah silang, senang je hasilkan variasi. Okey, soalan 4. Manakah betul tentang meiosis? Okey, kena bacalah. Terlibat dalam tumbuh sarang, salah lah. Dia pembiakan. Semua jenis sel? Tak, dia sel pembiakan. Menyebabkan separuh bilangan kromosom. Okey, yang ni. Kandungan genetik anak sama dengan induk? Tak. So, jawapan dia C. Dan soalan yang terakhir. Okey, ni soalan struktur. Raja menunjukkan peringkat pembahagian sel. Namakan jenis pembahagian sel yang ditunjukkan dalam Raja. Okey, yang ni macam tadilah kita kena pastikan yang ni mula-mula
pro fasa. Papa. Kata mama minta fasa. Ni N. Okey, kemudian Ana fasa. L. Terbaik ni telo fasa. Okey, kita nak tahu mitosis ke meiosis. Kita tengok sel bilangan kromosom pada sel anak. Sel anak ada 1, 2, 3, 4. 4 kromosom. Sel induk ada 4 juga kromosom. Maka sama kan? So sama mitosis. Sebab macam tadilah, sebab bilangan sel anak yang mempunyai bilangan kromosom sama terhasil. Okey, susunan. Tadi kita dah susun dah daripada M, kemudian meniti kan N, lepas tu anafasa L dan telofasa K. Okey, namakan struktur P. P adalah kromosom. Okey, seterusnya berapa bilangan struktur P dalam setiap sel pada peringkat K bagi manusia normal? Peringkat K ni peringkat telofasa, itu sel anak. Sel anak terhasil dah. Bila sel anak terhasil, bilangan kromosom, ingat konsep dia sama dengan induk. So manusia ada berapa kromosom? 46. Maka sel anak yang terhasil pun 46. Okey, apa yang berlaku kepada struktur P jika didedahkan kepada sinaran radioaktif? Okey, kalau kena radioaktif, yang ini soalan kebat ni. Sebenarnya kita belajar. Lepas ni kita akan belajar apa? Okey, kalau kita terdedah dengan sinaran radioaktif jadi apa? Kita panggil mutasi. Okey, tamat soalan untuk hari ini. Okey. Untuk hari ini cikgu ada bagi hadiah istimewa khas untuk kamu kerana kamu setia menonton tuition online cikgu hingga ke hujung siaran. Okey, jadi kamu boleh dapatkan nota pada site yang cikgu dah buat ni khas untuk tajuk pembahagian sel. Okey, alamat site cikgu tertera pada skrin. Kamu boleh salin. Kalau kamu tak sempat salin, kamu boleh screenshot dulu. Okey, nanti kamu boleh Google cikgu punya site. Selain pada tu, cikgu letak juga latihan pengukuhan dalam site ini juga. Jadi bolehlah kamu uji kefahaman kamu yang kamu belajar hari ini. Di situ kamu boleh cek markah kamu. Okey, kemudian kali ikut ni dah selesai lah 3 objektif pembelajaran kita hari ini. Apa itu gen, apa itu DNA, apa itu kromosom. Okey, ingat balik maksud-maksud dia tu. Yang utama kalau kamu jawab soalan cikgu yang 5 tadi tu kan, insya-Allah kamu dah kuasailah 3 tu. Okey, objektif yang kedua, kamu patut boleh banding dan beza antara mitosis dan meiosis. Okey, di mana kedua-dua ni adalah proses pembahagian sel. Okey, mitosis berlaku pada sel soma, manakala meiosis berlaku pada sel pembiakan. Okey, yang terakhir kamu patut tahu tentang kepentingan mitosis dan meiosis, iaitu mitosis untuk pertumbuhan organisme. Okey, kulit kita luka, dia tumbuh kulit baru kan. Okey, dan boleh menyebabkan luka sembuh, okey, bila sel-sel baru terhasil. Okey, bagi meiosis pula untuk penghasilan gamet dan boleh menghasilkan variasi. Jadi sebab itulah dalam adik-beradik daripada ibu dan ayah yang sama tidak mempunyai ciri-ciri atau sifat yang sama. Okey, jadi terjawablah sudah persoalan cikgu pada awal pembelajaran tadi kan, ada 3 persoalan tu sudah terjawab. Maka yang terakhirnya, okay, jika kamu masih belum kuasai tajuk cikgu, kamu boleh, yang pertama kamu boleh rujuk site cikgu dah buat tadi tu. Satu lagi, kamu boleh tonton semula video pembelajaran ini dalam Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okay, alamat tertera di skrin. Okay, kemudian cikgu harap usaha cikgu hari ini bersama dengan pihak penganjur Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, okay, boleh membantulah pelajar-pelajar belajar dalam talian dalam tempoh PKP, insya-Allah. Okay, terakhir dari cikgu, jadikan tuition online ini sebagai kelas wajib untuk kamu ikuti, okay, untuk memudahkan pembelajaran sains kamu, kerana cikgu perlu habiskan silibus ni, okay, kita kena habis, tak mau walaupun cuti kita tak belajar kan, habiskan silibus yang tetapkan supaya kamu dapat manfaatkan masa PKPP kamu ni.
Okey, pesanan cikgu, amalkan amalan baik untuk mencegah COVID-19, kerap mencuci tangan, jaga penjarakan sosial, gunakan pelitup muka dan amalkan 3S, elakkan tempat sesak, elakkan tempat sempit, okey, dan jangan sembang dekat-dekat. Thank you to our frontliners. #kita jaga kita, #kita pasti menang. InsyaAllah. Sekian sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.